A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara Barisan Jawatan Kuasa Surau dan juga kepimpinannya Barisan Jawatan Kuasa, kepimpinan tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur Alhamdulillah dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama. Macam tak kuih dengar tak? Kuih. Okey. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu pada malam ini di rumah Allah dalam suasana yang sangat damai dan tenang. Malam ni tajuk hangat yang telah dipilih adalah suami dihormati, isteri disayangi. Dalam konteks tu sebab kita kena bincangkan juga sebab kritikalnya institusi rumah tangga pada hari ini, sebab semua orang dah tahu, bukan orang tak tahu, dia dah tahu. Jadi orang yang bijak bila tahu, dia akan ambil langkah-langkah perlu untuk menyelamatkan apa yang dia tahu. Maksudnya, contoh dia tahu dah ancaman-ancaman yang berlaku, maka dia berusaha sebaik mungkin untuk memastikan dia berjaya mengatasi ancamannya. Contoh macam anak kita nak ambil periksa, kita kaji-kaji kelemahan dia matematik, maka kita cari jalan supaya subjek matematik tu tak adalah bungkus dah, sampai masa dia boleh jawab. Begitu juga dalam rumah tangga pada hari ini. Rumah tangga hari ini kita tahu, andai kata goyah, kita tahu andai kata goyah ikatan dan hubungan suami isteri itu senang benar dirungkaikan oleh cabaran-cabaran masa kini, dewasa ini, maka berkemungkinanlah rumah tangga tersebut akan hancur, akan berkecai seperti mana yang berlaku yang dilaporkan di dalam laporan-laporan kes-kes perceraian di seluruh negara. Hari ini kita tengok ramai betul pasangan bercerai, kan? Pasangan bercerai, satu pasangan bercerai setiap 13 minit, masih berkekalan kat situ. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit, maknanya dalam saya bercakap ni tak ada seorang lah ni. Nah, cuma kita kena tengok pula pattern ni macam mana, yang ramainya macam mana yang bercerai ni. Kebanyakan yang bercerai, ramai juga yang dah lebih 10 tahun kahwin cerai, ramai juga. Kemudian berapa persen pula disebabkan oleh faktor orang ketiga, kemudian berapa persen pula disebabkan oleh masalah keuangan, macam-macam. Dan sebenarnya hakikatnya tu sebab hari ini dalam dunia ni satu penyakit yang disebut satu penyakit qalbi, penyakit hati sebenarnya, yang menjadi asas tunjang kepada pelaksanaan kita di dalam berterusan meneruskan hubungan murni suami isteri. Dalam tempoh 10 minit ni lain macam kan teori, kan serius kata kan, wah ni lain macam malam ni kan? Sebab ni isu serius ni, kan, isu serius. Dan kalau kita tengok dari segi hormati suami, sayangi isteri pula membawa kepada konflik-konflik lain. Penderaan suami ada, tuan-tuan dan puan sekalian, banyak. Lobam birat muka suaminya sebab duit jadi kojon, bukan kono bantai tau, kono balun duit. Belum cerita lagi orang lelaki melepaskan kemarahannya pada perempuan, seolah-olah perempuan tu boneka, perempuan itu adalah alat untuk dia melepaskan orang tanpa menghormati orang perempuan tu. Ada. Tu belum cerita lagi membawa pada kes-kes penderaan.
Kan penderaan anak-anak hari ini didera pun statistiknya makin lama makin meningkat. Di mana silapnya? Di mana silapnya? Kalau kita tengok di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 dinyatakan betapa dia menciptakan, iaitu Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, pada jenis-jenis kita dah, agar kamu cenderung dan merasa tenteram, tenang. Tenteram tu tenanglah, sakinah kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu perasaan kasih dan sayang. Dah dinyatakan pasangan-pasangan ikut, tetapi kenapa berlaku juga masalah-masalah yang saya sebut tadi. Punca basic tak berapa. Basic asas kahwin sebab apa? Yang seorang kahwin sebab kenapa kau kahwin? Mak nak bising-bising kahwin lah. Kenapa kau bising? Dah banyak umur dah. Dah 50 lah kahwin lah. 50 baru tagak kahwin. Kenapa kahwin? Tak terayur dah tengok perempuan tu. Wajib dah kahwin. Kan? Kenapa kahwin? Ikutlah, malih lagi dah. Kahwin lah. Mak bising, abah bising kahwin. Kahwin sebab orang bising. Kan? Jadi sebenarnya bila sebut sakinah tadi tu, kan, keluarga sakinah, dia selalu tajuk hari ni dia tajuk lebih kurang macam-macam tajuk sebab dia tak nak sambung dengan surau lain. Isu keluarga je kan, tapi suami dihormati, isteri disayangi, macam best je. Tapi ni kira okey lah, tahu saya ceramah kat Syalam gitu, esok biarlah rahsia tu. Wah, lain macam tajuk ni. Esok biarlah rahsia. Saya pun tanyalah penganjur, apa matlamat yang nak disampaikan melalui tajuk ni? Senanglah saya nak ceramah kan, ikut suka Tuhan lah. La ilallah, suka saya pula dah. Macamnya tentu-tentu pasal suami isteri kan, suami isteri kan. Jadi tenteram dan tenang tu datangnya dekat dalam lubuk hati kita ni. Jadi hati ni nak set betul-betul. Kenapa kahwin? Aku kahwin kerana untuk meneruskan sunnah Nabi. Nabi berkahwin, aku juga ingin berkahwin, dan sebelumnya aku ingin menjalankan cara hidup aku mengikut macam mana cara Nabi. Macam tu kan, barulah betul. Perempuan tu dong terjolapuk tau, duduk kat tempat nikah tu, tak pek dia tunggu 2-3 bulan gitu. Tahu nikah. Inilah lelaki pilihan hatiku. Kan? Itu sebab khusus kahwin kat Brunei tak macam kita dah. Kita khusus kahwin 2 hari je. Konolah ada parti-parti politik lah nak rasmi kan setengah hari. Tengah hari tu dia sponsor pula. Ada. Tapi di Brunei khusus kahwin 3 minggu baru betul belajar basic mengaji, pengurusan keuangan, anak ni apa nilai, kalau ada anak besok apa tekanan-tekanan yang mungkin berlaku. Kan barulah betul lepas 3 minggu dah pek sijil. Patut dia kena buat macam tu. Kalau saya lah, saya buat 3 minggu khusus cuti tanpa rekod sekali seumur hidup. Okey, buat okey. Dia tu yang risau kan, kau jajak khusus kacau je kan. Sekali seumur hidup. Betul. Jadi makna kata dalam kehidupan kita ni basic nak kena tengok balik. Apa yang disebut dalam khusus kahwin tu, dia beritahu basic tu bukan basic kan, macam tajuk ya. Setiap satu tajuk 1 jam, satu tajuk 1 jam, selesai 6 jam, besok tu lagi 6 jam habis. Lepas tu tak ada apa-apa, makan balik pek sijil dah boleh nikah dia. Tu belum tengok lagi. Yang paling fail kali pergi menuju ke pusat ni, pusat khusus kahwin, berpegangan tangan, belum nikah kan fail tu. Iyo. Tentuan kat rumah apartmen ni kan yang cantik ni ya. Nampak anak dara jiran kita naik motor dengan orang lelaki yang bukan muhrimnya tu kan. Kau tagu lah, tapi hikmah tagu ni saya beritahu ini ni semua, saya beritahu semua ni dekat merah-merah lah saya cakap tagu beritahu. Saya nak perasan kan, itu nampak dia nyuruk dia. Mana ni? Dia suruh ngonak-ngonak rupa dia tunggu boyfriend ni kat bus stop nah. Saya kena cerita. Jadi kita, terima kasih banyak lah beritahu tu. Besok tu boyfriend dia tunggu, mak bakal mak mentua pakai helmet datang. Baru betul. Kau nak bawa anak dara aku ni, kau belum ada apa-apa ni, lesen belum ada lagi.
baik cara elok. Kalau kau betul elok dengan anak aku, baik cara elok. Maaf makcik. Orang tu tadi menegur, kita tahu, terima kasih. Hari ni terbalik, belum tahu, kau jaga hal kau. Aku kacau hal kau, tak ada kan? Kau jangan sibuk hal anak aku. Anak kau pun tak terjaga. Bila kita ada sikap macam tu masalah tu. Bila togur, maknanya kita bagi lesson orang togur anak kita juga. Bila kita togur anak orang, kalau anak aku kau nampak pun kau cakap je lah. Macam tu. Tu tujuan ni. Kan? Jadi cerita hati tadi, basic hati tadi tu sebab Nabi sebut dalam hati ni. Nabi sebut dalam tubuh badan manusia tu ada seketul daging. Kalau baik seketul daging tu maka baiklah seluruh tubuh. Kalau tak baik seketul daging tu maka tak baiklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahawa sesungguhnya seketul daging itu adalah hati. Hati yang menyebabkan penyakit yang sampai bawa mati tu. Bukannya makan benar. Nampak kambing makan sampai sekor tu bukan masalah apa, hati. Makan alang-alang ada balun tu. Hati. Kan? Makan nasi sebanyak-banyak membubu nasi macam ni. Makan lapis ceramah makan. Makan daripada kuih gomok lepas tu banyak penyakit ni sendiri. Jangan salah sobat salah makan, tak ada hati. Kan? Yang seorang lah nasihatkan, kau selagi boleh makan. Seorang dia pula. Itu perangai tu. Besok dah tak boleh makan sampai masa esok semua tak boleh makan. Kau selagi boleh makan ni kau makan lah. Janganlah macam tu. Pesan yang elok, ikut Nabi, makan berhenti sebelum kenyang kan. Makan sebelum lapar. Makan galak-galak tak apa. Jom kita makan di canai kan sekeping dah. Tambah ke tak apa, cukup. Sebab dia belum kenyang ni. Kan sampai rumah kan kebetulan lah bini lah saksi goreng. Makan sikit makan. Abang makan tak banyak, berhenti sebelum kenyang tu. Yang abang macam ni lain macam lah. Sunnah Nabi. Macam tu barulah ada point kan. Iyo. Ini ditalo kan, la ilaha illallah kan. Nasi. Dia empek warna putih, tuan-tuan. Empek warna putih. Kalau nak kuih ni empek warna putih. Nasi gula susu topung. Nasi gula susu topung. Paling susah nasi. Malam ni kan lapis ceramah ni apa hidang? Nasi nasi je lah. Betul cakap tu. Nasi kalau putih. Nasi kuning lah. Putih. Malam ni pengecualian, tak apa. Kan? Jadi tu sebab Nabi sebut sikap dan sifat hati ni pula sensitif, mudah tersentuh. Macam tadi hati tidak tadi kan, kita nak makan jangan tersentuh hati. Suami isteri pun macam tu, mudah tersentuh hati. Jangan cakap isteri je mudah tersentuh, suami pun mudah tersentuh. Tu sebab cerita tajuk kita ni, suami dihormati, isteri disayangi. Suami bapa sensitif kan, berbanding perempuan yang selalu korang marah. Kau macam ni dah, jangan keluar, duduk. Tak ada nak balik ke kampung, nak balik kampung kan. Yolah bang, kot dah. Ni. Dia pusing-pusing macam tu je. Tapi orang lelaki sekali lawan cakap tu, terasa hati. Sampai hati kau buat dan macam ni. Sebab orang lelaki macam tu. Tak cakap orang tu termasuk yang bercakap ni. Yo, sensitif orang lelaki ni. Cuma kita ni, cara kita ni, kita tak menangis. Kita marah, kita bangis balik. Kadang-kadang daripada sebab terasa hati, dah tak payah pergi. Macam tu je. Tu orang lelaki. Kan? Mudah sensitif, mudah terasa, mudah tersentuh. Tu sebabnya hendaklah kita pupuk dengan nilai-nilai positif, nilai-nilai baik. Lalu saya sebut, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala balas yang baik-baik. Selalu saya cakap tu. Ingat yang baik, hashtag. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala balas yang baik-baik. Sebab tu cita-cita dalam hidup, jangan niat nak jadi kaya. Niat nak jadi kaya, jangan risau ada orang lagi kaya daripada kita. Niat nak jadi baik, insyaAllah tak ada limit. Baiklah. Kita tolong orang, orang lain pun tolong, sama, baik. Tolong orang bukan kira jumlah berapa duit kita bagi. Dia bagi orang tu 50,000, kita bagi duit 1,000. Lebih banyak duit orang tu. Dan sikit nak belanja. Rupa-rupa 1,000 tu kalau tak bagi mampu dia. Dia cakap sebab apa dia dah nak kena totak dah. Orang tu dah bongih nak bawa parang, nak pakuk dia. Soal kalau dia tak bayar duit 1,000. Yang tadi 50,000 tadi bagi bantuan, dia kata kalau tolong, kalau tak tolong pun tak apa. Makna pemberi kita lagi hendak. Makna tu sebab jangan kira-kira baik-baik, buat aja. Tanda-tanda orang yang baik, senang nak tengok.
datang disambut, balik diiring. Tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Cuba tengok siapa yang hari ni datangnya disambut. Makna baik dia tu. Bersiapan parking, sahlah baik kan. Siap-siap parking tu tak masuk dalam ciri-ciri tu, tapi dijemput tu tadi kan. Ya, macam kita lah jemput. Makna kita baik dengan orang tu, kita ajak orang tu kan. Macam ajak penduduk kat sini, ajak semua penduduk yang datang ke rumah saya, makna baik orang tu. Dan itulah kan. Jadi pupuk dengan perasaan yang positif dan kasih sayang. Kan? Sebab kasih sayang ni tak terbalik dah. Tanyalah orang-orang lama, contohnya. Orang-orang lama yang dah pencen, yang dah nak pencen dan dah pencen, contohnya. Tiba-tiba je. Ayat tiba-tiba. Orang kita ni gambar lah, tiba-tiba dah tua tu. Tiba-tiba dah pencen. Kan? Tuan pengurusi acara ni bukan asing nak hidup dia. Masa saya kecil, dia tengok dia jadi DJ begini. Suara sedap. Iklan dia, mai. Dengar suara dia, sekarang dah tak apa bondo iklan tu radio tu. Kan, ya. Suara tu penting tu. Kan, ya. Ingat balik kan, memori-memori silam kan. Ya. Ingat orang yang baik orang. Sebab masa tu saya ingat saya pergi konti radio makin masuk tuan dulu ada, saya buat dengan arwah abah saya dulu, saya tengok hujan ni rupa tu. Ada sekali dia saya pergi tu, arwah abah saya pergi, jom kita dengar tengok macam mana cara dia on air tu kecil studio tu kan, kat Seremban masa tu radio 3 Seremban kan, gitu. Duduk je kita, okey kita dah nak on air, ready ya pakcik. Dia pun pakai ni telinga tu pasang muzik sekuat-kuat. Kita tak ada orang penutup telinga ni, mampu bingar dak pakak kan. Tapi itulah dia. Ingat balik kan. Sebab Allah Taala uji kita dalam hidup kita ni kan. Uji hidup kita ni. Yang saya kata tadi, jangan nak kerja jadi kaya tadi. Allah Taala uji kaya. Uji kita ni. Muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan miskin juga. Uji kita kaya dengan kecukupan. Orang yang cukup sentiasa rasa kaya. Alhamdulillah, jom kita pergi makan. Orang yang rasa tak cukup, nak mampu kita makan kan apa pun tak ada orang. Sebab tu. Yang kita tengok macam tu. Kan beza orang kaya dengan orang miskin. Orang susah macam mana? Hari ni apa kita nak makan? Tu susah tu. Apa kita nak makan? Orang kaya, kat mana kita nak makan? Itu ayat dia. Orang politik, siapa kita nak makan? Tapi bukan tu lah tajuk kan? Bukan tu tajuk dah. Kan tu tajuk dah. Satu lopeh pula kan? Ya? Jadi, persekitaran, suasana diri, suasana keluarga kita, suasana masyarakat kita penting. Bila sebut hati tadi nak pupuk, bukan hanya diri je. Diri, keluarga dan juga komuniti. Ingat, kita tak boleh bentuk keluarga kita dengan hanya dalam keluarga kita saja. Melibatkan masyarakat juga. Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan sekalian, dapat masyarakat yang macam ni. Macam ni dia orang kata membesarkan majlis ilmu. Alhamdulillah. Surau. Tu sebab saya tak tolak ceramah ke sini. Sebab saya dipahamkan jemaah subuh macam ni lah ramai. Wah, terperanjat mbak. Macam yo ke tidak ni kan? Juga setengah lah, setengah je. Bayangkan lagi seorang setengah sampai kan. Ya, tapi tak apa. Azam kita. Sebenarnya di bandar-bandar besar dah tak ada masalah lah bab kehadiran keseluruhan masjid. Ini masalah kat kampung sekarang ni. Kat bandar-bandar insya-Allah lebih 3 saf insya-Allah. Ada kan? 3 saf dah. Lebih. 5 saf. Alhamdulillah. Sebab Yahudi dah letak lah standard dah. Dia kata dia tak takut dengan ancaman Islam selagi mana jemaah subuh dia, jemaah subuh orang Islam ni tak lebih dari 3 saf dah. Itu cabaran KPI dia letak. Selagi tak cukup, kira tu. Tapi yang cakap kampung tu bukannya dia tak nak penuhan, orang dah tak tahu. Saya balik kampung itu ada yang cakap, orang sekarang ni, dulu orang pergi kerja kat Kelumpur, kerja kat bandar, sampai masuk pencen balik kampung. Sekarang pencen tak nak balik kampung, duduk Kelumpur, duduk Putrajaya, Prising
Semua ada sini, semua ada. Tak ada semua ada, semua ada. The among kan ada apa nama pasar raya? Alamanda. Kan. Banyak bangunan pencakar langit. Kan. Pembangunan yang bak cendawan tumbuh tak selepas hujan. Kan. Dia duduk pun kayak pencakar langit. Ya. Ya, kalau baik-baik ni komuniti yang baik ni, komuniti yang baik. Tuan-tuan berada di komuniti yang baik. Dah ada baik tu, hati nak kena pupuk. Jadi kalau nak selamat hidup tadi, hormati suami, sayangi isteri, yang pertama hendaklah dengan syariat Islam. Dengan syariat Islam, jaga solat kita, keluarga kita ni tiang agama nak kena jaga dulu. Macam mana nak jaga tiang keluarga kalau tiang agama tak jaga? Laki period lagi tahu udah bini. Sepanjang-panjang tahun period asah tak berhenti. Yang bini puas lah nago kan. Isteri lah yang semayang Awak tak semayang ni? Okay. Di Kuala Lumpur ada seorang sahabat saya. Begitu dia mengadu, macam mana seorang lelaki ni marah isteri dia. Dia cakap, kau ni bodoh saja. Kau semayang tonggang-tonggit pun apa dapat? Hidup kau susah juga. Aku tak semayang elok kaya kata. Dia cakap. Dia mencabar apa tu? Tu dia. Kalau Allah Ta'ala bagi dia kelebihan kaya, senang hidup dengan tahap tak semayang, patut berjaga-jaga tu. Dia jaga. Cuba tengok. Ramai orang yang tak semayang main nombor manjang kono je. Kita ni siap semayang minta nombor tak kono lah. Mana nak kono? Bono tak elok buat atas semayang, mana nak dapat kan? Betul. Dia boleh marah isteri yang tu cakap tu. Orang asam betul. Sabarlah kak, buat macam mana tu. Kan? Pergilah report dengan pejabat agama macam tu. Kan? Dah warning dah macam suruh. Syariat Islam daripada mula bangun sampai tidur, syariat Islam. Bangun pagi subuh jemaah. Tanyalah berapa ramai subuh jemaah. Tak dapat ramai yang tak datang subuh jemaah di surau ni sebab dia jemaah subuh di rumah dia. Sangka baik. Janganlah kau lah nampak warna tak kan. Kat rumah semayang si sendiri semayang, ya Allah sajuk hati anak-anak kita daripada kecil hantar dia pergi pusat-pusat tahfiz. Kau pergi belajarnya. Kau jangan hampakan abah harap benar kau jadi seorang sahawan, seorang agamawan, kau jadi jutawan, jadi hartawan, tetapi orang yang tak tinggalkan Quran dalam hidup boleh. Abah tak pun, ada sound lah abah kan, wah kacau ni. Budak sekarang dia tengok mama balik. Abah tak pun, itulah abah ni dah berkarat, otak abah ni dah, abah lancar-lancar hilang, lancar-lancar hilang. Abah dah hafal habis satu Quran dah, tapi sampai hujung lupa balik. Betul kan? Tengok Imam Syafi'i lah, Imam Syafi'i kan, Imam Syafi'i dia nak menuntut dengan Imam Malik. Dia datang ke rumah Imam Malik, dia kata aku nak jumpa dengan Imam Malik, aku nak belajar dengan dia. Siapa nama kau? Syafi'i. Dia pun jumpa dengan Imam Malik. Orang perantara ni beritahu, wahai Imam Malik, ada seorang budak nama Syafi'i, dia nak belajar dengan kau wahai Imam Malik. Kau cakap dengan dia sebelum nak datang belajar dengan aku, suruh dia hafal dulu kitab Muwatta aku tu. Dia pun keluar. Imam Syafi'i pesan sebelum belajar dengan dia, kena hafal dulu kitab Muwatta tu. Kau cakap dengan Imam Malik, aku dah hafal dah kitab Muwatta tu dalam kepala aku sekarang gitu. Dia pun masuk dalam balik. Tapi peranjat Imam Malik, ya tak ya kan? Sebab kitab Muwatta tu adalah himpunan hadis-hadis Nabi yang mana dibukukan tu tabal antara 5 ke 7 kali Quran. Tu tabalan. Imam Malik keluar, cuba kau baca muka suratnya, sebiji. Kau baca muka suratnya, sebijon. Kau baca muka suratnya, sejibi. Sama tu handa dia. Dan jangan tak tahu, Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta Imam Malik itu yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran itu dalam tempoh 9 ke 15 hari sahaja. Imam Malik sendiri belajar dengan lebih 900 guru. Lebih 900 guru.
Dan dia pernah menghafal 30 hadis dengan satu guru, 30 hadis dalam tempoh sehari. Kita belajar hadis 40 dah 2 tahun tak habis. Kan? Itulah dia keadaan ni. Kan? Imam Syafi'i, saya nak cerita tadi bab lupa tadi. Imam Syafi'i satu hari dia menghafal. Dia memang hebat dari hafalannya. Kat rumah Imam Syafi'i tu, dia tak ada buku-buku nota warna. Dia ni orang susah, Imam Syafi'i ni. Dia tulis nota kat pelepah tamar, kat daun-daun koring, tulis. Satu hari mak marah. Kau komeh ni bersepah dalam bilik ni. Mak Imam Syafi'i pun sama macam mak kita. Marah sama, kalau tak komeh tu marah. Jadi Imam Syafi'i sayang nak buang tu, sebelum dipadam-padam, dihafalkan semua nota-nota tu. Tu Imam Syafi'i. Satu hari tu dia menghafal, apa payah pun nak hafal ni. Imam Syafi'i kalau buka kitab nak hafal sebelah sini, dia akan tutup sebelah sini supaya tak bercampur. Hafal belah sini, tutup belah sini. Hari tu payah abana nak ingat. Payah agak dia. Bu dia ingat malam tadi dia makan daging kambing. Dia tanya mak balik, mak malam tadi daging kambing tu mak beli kat mana? Kat orang ni. Pergi jumpa orang tu. Kat mana kau dapat kambing ni? Kat orang tua, orang tu bela. Pergi jumpa orang yang bela kambing tu, barulah dia dapat tahu. Bila dia tengok kambing tu, barulah dia tahu apa punca dia susah nak hafal. Sebab kambingnya orang tu bela makan rumput di bukan kawasan yang sepatutnya. Kawasan orang makan itu, sebab dia lupa. Kalau tuan-tuan nak hafal, pergi semak balik. Daging kambing yang tuan makan, kek mana dia ragut ke kan? Memang takkan dapat lah, sebab daging kotak banyak tu. Kan, memang tak dapat lah tu kan. Tapi maknanya paling tidak jaga. Makanan nak kena jaga. Itu yang saya cerita pagi solat subuh. Lepas solat subuh, sarapan. Suami isteri. Suami isteri sarapan je tengok. Apa sarapan kita pagi? Nugget tak baby? Nugget dramet. Nugget dramet. Maklum lah, prisin. Kan? Kelok konflik kan? Kan? Bijirin, cereal. Nyampah kan? Mak kita makin tolong separuh masak. Pecah kan? Pecah dalam mana? Dia macam dia masak dalam mana? Ada balang-balang macam sekarang, ada lah setting masuk. Makin dalam tin laici dia. Ingat ke tak? Kan? Dia moyang sadap lah kan? Besar sadap terbayang lah kan? Lepas tu tolong tu kita makan, lepas tu minum pula air. Allahu Akbar. Air Milo ke air apa kata salah. Tapi hari ni apa nak kita makan? Kita bagi benda yang nak capek. Bila nak capek, benda tu anak kita kan makan makanan yang tak berzat ni banyak. Tanya Nabi makan apa? Paling tidak pagi, bagilah anak makan makanan sunnah. Bagi makan buah tamar. Ni buah tamar bulan puasa jumpa. Ni syariat Islam macam ni. Kita nak ikut sunnah Nabi. 2 makanan yang memang ada. Kalau nak ikut Nabi, 2 makanan yang memang ada dalam rumah. Apa dia? Yang pertama kurma, yang kedua madu. Faham orang perempuan ni? Satu kurma, kedua madu. Faham? Madu labah. Habis yang cakap tu. Bang Yo, ini tak bulan puasa baru jumpa buah tamar. Rupa-rupa bukan bulan puasa baru jumpa buah tamar, bulan puasa baru jumpa anak yatim. Dah tak ada anak yatim dah lapis ayo. Dah tak yatim dah budak tu kan? Kan sikap kita kadang bermusim pula. Beli pun ada seorang tu lah pergi umrah berelok. Pergi umrah elok balik baik panggil balik. Aduh. Sebelum pergi umrah beriung. Ada satu kes tu, dia bergaduh adik-beradik, dia beriung jumpa akak dan banyak dosa dengan kau kak. Banyak dosa dengan kau kak. Yolah aku ampun dah lama dah, aku tak ada hal pun. Ingat yolah balik tahun umrah gaduh dah balik. Seolah-olah apa tu? Dia meletakkan Allah Ta'ala ni kat tanah suci. Ada orang tu kan nak buat maksiat pergi mana? Pergi Thailand. Pergi Thailand. Pergi mana? Pergi pusat sembelihan ayam kat Thailand. Faham tak kan? Pusat sembelihan ayam. Pergi. Selesai dia mengajarkan ayam tu, turun daripada tempat tu, lapar lah rasa kat mana nak cari restoran halal. Bila dia tanya restoran halal, time kau mengajarkan ayam tadi kau tak tanya pula halal haram kan?
tu perangai kan. Tu betul. Syariat Islam nak kena jaga. Semayang, mengaji, poso, zakat. Cuba tengok balik yang 5 tu. Mana yang kita buat dah? Haji. Ikut kemampuan. Tak mampu pergi umrah tu. Kan? Umrah pun kumpul sikit tak apa. Kan? Pergi dengan susul debat pun tak apa dah. Bulan 10 soleh boleh. Dia beri. Kemudian yang kedua, lepas tu apa? Zakat. Buat tak dah setiap kali raya zakat fitrah, zakat fitrah. Itulah zakat pendapatan, zakat pameh, zakat simpanan. Nah, siapa yang bekas tentera ada tabung LT80 tu, cuba cek berapa kena zakat ke tak. Jangan main pakai sepe sendiri yo. Tanya orang yang pandai ni, pergi pusat zakat. Ya, saya punya ni penyata pendapatan saya. Cuba tuan kira, kena zakat tak ni? Okay, tuan isteri siapa dia? Ni berapa ramai anak? Kau jauh ni tengok ni tolak. Okey tak apa. Tuan kalau ikutkan kena bayar zakat dalam 100. Dia kira contohlah dia kira 100. Tak apalah, saya bayar 100.5 lebih kan. Lebih tu sedekah. Tenang hati. Tak zakat fitrah kan. Alhamdulillah selesai tanggungjawab tahun ni. RM6.5 kan kita bayar pun fikir kan. Betul lah, betul tu wajib, tetapi zakat simpanan kadang kita tak semak, zakat lain kita tak semak, zakat pendapatan tak semak, kena semak. Nah tu yang kedua. Kemudian atas lagi apa? Poso ada tak hutang? Tanya balik. Tiap-tiap tahun tanya soalan yang sama. Boleh tak kalau kita puasa sunat 6 dengan puasa ganti sekaligus? Tu soalan tiap-tiap tahun. Apalah yang lambat benar, tiap-tiap tahun dah jawab soalan tu kan. Dia ulang balik tanya tu kan. Macam baru tahun tu dia puasa. Kok budak dah jahanam tanya kita faham. Tanya, dia bertanya soalan yang sama mengharapkan jawapan yang berbeza. Tu masalah tu. Awal-awal puasa kau kita hidung batal tak? Tu tanya orang. Kau kita hidung batal tak? Tak batal, setakat nak membuat asih tak batal tu. Tapi kalau kau jolok sampai hilang mata hitam kau, macam tu dah usah sampai feeling kan. Tu tak ada lah tu kan. Tu kan. Puasa sunat lah. Puasa sunat 6. Tapi kalau ada puasa ganti, ada nak ganti tu wajib. Puasa ganti saja. Saja aku puasa, saja aku niat puasa ganti bersekali dengan puasa sunat Aidilfitri dan juga puasa sunat Isnin. Kerana Allah Ta'ala senang kan. Tak, yang wajib tu buat dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi juga pahala sunat tu kat kita. Tu ya kan. Tanya tu, kita puasa tak? Alhamdulillah puasa. Suami tak tahulah, menggeletar tubuh badannya. Suami itulah puas dah mengajak dia, tak apa, perlahan-lahan abang duduk kat rumah abang, saya cuba cari jalan macam mana nak bagi abang ni boleh bertahan puasa. Cari ubek, lepas sahur makan ubek pengsan, jago-jago dah maghrib, elok buka. Dah tahu warna tak boleh kan. Macam tu budak-budak tu, tengok budak tu bila budak-budak mula tu memang melepek tapi makin lama makin kuat, betul tak kan? Tu dia. Seterusnya puasa atas sekali, salat kena jaga salat kita. Salat sama-sama. Anak kita ni kan sentiasa cakap jangan kita semayang je. Kita ni suami isteri ni semayang, tetapi kita tak beritahu anak isteri kita, tak beritahu kepentingan salat. Salat ni tiang agama. Abah nak beritahu kepada isteri dan juga kepada mak, kepada ni anak-anak abah nak beritahu. Salat ni tiang agama. Inilah tanda kita kasih sayang kita kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala insya-Allah akan jaga kita kalau kita jaga salat kita. Faham? Ke mana-mana pun kau pergi, ingat jaga salat. Faham nak? Faham bah, faham. Jadi anak tu pun ingat. Kan? Anak-anak hantar sekolah agama sekarang dia pandai tu. Dia pergi sekolah, pap dia ambil ismayang. Kita tengok terharu kan. Balik rumah kita pun cakap bagus anak abah dah pandai semayang. Bolehlah semayang kat rumah. Tak, cikgu cakap kat sekolah kacau tu kan. Cikgu cakap kat sekolah ke semayang. Yang sebenarnya cikgu suruh semayang kat sekolah. Cikgu tak sabut tu kena semayang kat rumah.
Jadi cikgu terlupa sabut, jadi dia ingat semayang kat sekolah dia. Tak percaya dia, budak kadang tak percaya cakap omak dia, walaupun omak dia cikgu. Sudah bapak terpaksa cakap dengan cikgu cakap dengan anak saya kat rumah apa kau dah semayang. Okey, nanti saya cakap. Hari tu anak balik, bah dah boleh dah semayang kat rumah. Sabarlah aku, selama ni tak boleh kau. Itulah keadaan kan. Budak-budak dia percaya kan. Tapi itu dah, bila kita didik pada awal, anak kita boleh mengaji, anak kita semayang. Dan yang paling penting sekali soalan, kita nak tengok KPI kita, standard kita, persediaan kita. Kita mati besok, anak kita boleh tak semayangan kita? Kita mati besok, anak kita boleh tak doakan kita? Kita tahu itulah yang nak jaga insurans kita ni dalam kubur besok. Ya Allah, kau sejahterakanlah roh ayahandaku dan ibundaku. Letakkanlah mereka di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada azab api neraka, ya Allah. Sesungguhnya kami sayangkan mereka, ya Allah. Kau letakkanlah mereka dalam keadaan yang tenang dan damai di sana, ya Allah. Jauh daripada bala dan musibah dan siksaan kubur dan siksaan api neraka, ya Allah. Ada tak nak doa macam tu? Dia tanya balik kan, duduk ke orang tamu tu, tengok orang mana nak seorang. Dia ni doa tak, rasa tak ada ni doa ni. Wah parah ni, tak ada sekor pun doa anda ni dah tak ada ni. Mana kita kena tengok tu. Macam mana kita tahu? Kita boleh tahu anak kita kan. Besok apa pun tak boleh. Jangankan mati, kita sakit pun belum tentu lagi anak-anak kita tu boleh bola kita. Semua ngelak-ngelak. Oh jangan macam tu. Tu sebab penting kasih sayang. Tu sebab kita ni garang-garang benar dengan anak ada tompek garang. Ada tompek garang. Bukan semua keadaan kita garang. Memang payah kita dulu garang. Tak semestinya kita ikut macam tu. Ingat ya, solat jaga. Solat tu tiang agama. Isteri cakap lelok, hormati suami. Abang kan ketua keluarga, abang kena jadi imam tau. Suami pun cakap, abang tak pandai tak apa bang, kita belajar. Macam tu lah kan. Tak apa kita jumpa imam, belajar dengan imam di Putrajaya, Pencen Putrajaya seorang. Pangkat pengarah pengarah dekat satu kementerian, tak nak sebut kementerian mana. Balik dia ke kampung, jumpa imam nak belajar semayang. Rupa selama ni tak tahu semayang. Aduh. Tapi bila kita tengok orang macam tu, kita jangan cakap dah tua pun nak semayang. Tak. Kita kena letak dalam hati, ya Allah, dia dengan tahap umur dah macam tu, dia nak belajar, entah-entah sembahyang dia lebih baik daripada sembahyang aku. Sebab dia belajar balik semula. Kita ni perasan elok. Cuba tengok pakai takbir macam-macam Rahman kan. Allah lajak ke belakang berkono lah kan. Ada yang Allah tarik ke belakang baru sampai. Ada terlupa lah tarik belakang balik semula. Ada ya Allah lah tramen mahal macam-macam ya. Saya tengok ada seorang tu pula, kau ke takbir tu, adalah yang ajar. Dia belajar tak ada ilmu ni, tak tanya imam kau, ustaz kau, tak tanya. Kau ni ibu jari ni kono cuping telinga. Dia pun Allahu Akbar. Yang seorang tu dia mangsa porang, cuping dia tak ada. Macam mana kayu mungkinlah tengok paras-paras dia macam mana. Allah adalah ikut kan, ada tajwid dia tu. Ramai tak tahu Allahu Akbar tu pun tajwid. Kan berapa kan Allah yang paling ramai buat tang sujud nak naik tu. Kita tengok. Konolak dia lambek Allahu Akbar. Kau nampak? Ada tu siap batuk. Bar. Tu. Macam mana kedah tu? Iya, tu kita kata tu. Macam mana anak kita didik kan? Walau dhalin. Amin. Jadi tengok berlumba seolah-olah siapa paling panjang. Dia lagi panjang daripada orang. Kan? Iya, tu sebab tu ni hidup syariat. Banyak benda kan dalam keluarga kita boleh jaga. Kita tak jaga. Benda tu benda basic tu. Jangan pertikaikan suami kita baca
surah-surah pendek kalau jadi imam. Tak apa. Sebab surah pendek pun kan 3 kul. 3 kul. Dia baca kul huwallahu ahad. Kita tahu bulan Ramadan kalau baca 3 kali kul pahala sama macam kali khatam Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, suami anda ni. Mana dia belajar ni? Sadap pula bacaan dia dah lama tak imam. Inna a'tainakal kautsar. Itu belakang apa barang dah ilah Allah. Jangan abang ni nak tainak Allah, nak tainak Allah tak apa. Marah dia jago lah tempat dengan saya bang selalu buat kajian bang, kita kena sentiasa buat perubahan pembaharuan dalam hidup kita. Semenjak kita kahwin bang dah 30 tahun lah, nak tainak lah yang bang pertahankan sampai ni ada kan. Semua lah tukar ayat lain. Malam tu, yalah malam ni tukar dah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Senyap. Apa nak baca ni? Apa nak baca ni tu? Alif Lam Mim. Al-Baqarah mi. Allahu Akbar. Lah, betul. Apa pendek ni bang? Hari pertama satu ayat, hari kedua pun lancar lagi dia. Yang kedua pun lancar. Tak apalah. Iyo, kita ni berguru. Sekarang ni tak ada masalah. Dulu-dulu jangan kita baca kitab tanpa guru, betul. Tapi kalau buku tu kita baca, kita boleh tahulah. Bila kita baca buku tu macam lain macam konten ni. Betul ke tak betul ni? Jumpa imam, betul tak imam? Tanya balik. Sekarang ni buku boleh kata jelas, dulu-dulunya buku tu kadang kita tak faham. Kan? Bahasa tu bahasa-bahasa klasik, bahasa-bahasa lama kita baca kalau tak ada guru payah. Kan? Cuba buka balik kitab Minhaj Al-Abidin ni tengok kan. Tu antara bahasa-bahasa memang kita kalau ada guru aja baru kita boleh dapat tangkap kan. Kita kalau belajar, kalau kita buat sesuatu tanpa ilmu susah. Ibadah ni pertama mesti dengan ilmu. Ibadah, nak kesempurnaan ibadah mesti dengan ilmu. Yang kedua mesti ikhlas. Yang ketiga mesti ada kesan kepada tindakan kita. Maksudnya kita jadi baik dengan ibadah tu. Itu baru ibadah kita jadi sempurna. Jangan jadi macam kisah budak yang penyanyi tu, dia balik kampung. Dia tak ada ilmu, balik kampung. Balik kampung. Oh, buat bagus lah kau dah balik imam lah. Elok lah kau dah balik ni. Kebetulan lah Bilal tak ada. Besok kau azan subuh. Hah? Pahalak? Apa halak gua kena azan mak? Gua dah. Lu lah azan. Gua imam. Dah imam pula jawab kan. Kau azan lah. Bilal mana? Tok Bilal mana? Tok Bilal tak sihat. Besok kau azan. Apa guna Allah Ta'ala bagi bakat kat kau suara sedap, kau azan lah besok. Yelah. Tapi Atuk tolonglah buat lirik Lirik pun tak. Dia penyanyi tu dia minta lirik. Kau tak ingat kau? Itulah terlupa tu. Yelah besok aku bagi lirik tu. Besok pagi pukul 3 pagi dia sampai surau. 3 pagi dia buat pengumuman. Jangan lupa datang beramai-ramai. Saya akan azan sebentar lagi. Mak gilo budak ni. Dah dapat tidur orang kampung tu dah. Lah, apa hal pula ni? Semua bangun tak dapat tidur memakak. Jangan lupa. Lah, balik rumah ni. Sudah pukul 5.30, 5.45 tu dah ramai datang. Azan lah poli. Azan. Memakak. Nanti dulu. Buat tunggu lirik dah. Lirik dah sampai. Imam pun datang. Azan lah. Azan. Lirik dah. Dia cakap dengan imam. Nah, lirik. Jauhi dah pelaan. Belakang tu ada Rumi. Okey. Semua tengah kan. Dia confident. Dia pun azan. Dia pun baca. Ilmu tak ada. Allahu Akbar 2 kali. 2 kali sebut. 2 kali sebut. Kacau. Hafal pula. Dibaca waktu apa imam tu tulis. Syarul la ilaha illallah 2 kali. 2 kali habis balun. Yang last Allahu Akbar 1 kali saja. La ilaha illallah pun 1 kali dah ada pun. La ilaha illallah parah. Itulah dia tak boleh ikut-ikut ya, kena belajar. Kan? Ya, marin saya kat sekolah Semak Labu marin. Kan?
nakal. Sekolah agama budak sekolah, siapa tanya lah, siapa sekolah agama? Bapak nakal kan. Sebab setan yang dihantar ke sekolah tu bukan yang pangkat warna-warna, pangkat tinggi-tinggi dah. Iya, kalau kes-kes budak sekolah agama ni manjik pagar kau keluar tu besok tu. Aduh, akal lah tu kan. Sampaikan ustaz nak ngajar semain jenazah tu, bawa jenazah betul lah. Sebab tak nak bagi budak main, hari ni ada jenazah ni, kau nak main-main lah. Oh, semua langsung elok semua tu. Tapi yang heran lagi tu, waktu kita belajar tu, jenazah tu jauh letak apa lagi. Iya, heran maknanya. Apa tu? Allahu Akbar, dah habis tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua heran, kenapa letak jauh ni? Itu imam, apa ni, ustaz bawa tu, angkat jenazah tu bawa sini, bawa depan. Bukaan muka. Macam ni lah muka, pucat. Tengok tu, tunjuk muka mayat tu. Heran. Rupanya dihidup macam tu. Ustaz tu saja upah budak tu berlakon jadi mayat. Supaya biar budak sekolah agama ni elok hari tu. Macam tu di make up lah, dah elok pucat mukanya tu. Saya duduk belakang, kat saf yang ketiga belakang tu, saya tinjau, saya nampak berombak dada tu. Rasul hidup lah ni. Saya mau cakap dengan kawan lah, dan Rasul hidup lah. Mana tu? Mampu itu tu. Dia takut kan. Agak ustaz ni lama buat nama membebel jenazah ni dah tak tahan. Togak jenazah terbangun macam ni, dah sudah lom, dah lari semua. Mampu lagi. Sampai kan kau panggil lah ustaz tu kat pun tu. Ya kan? La ilaha illallah. Lagi. Ada yang manjik-manjik suruh, "Wih, dah bangun balik." Itulah dia nak cakap dah tadi, dia hidup lagi, saya cakap. Yang paling kesian kawan saya duduk saf depan sekali. Dia ngadap tak bergerak. Domam kawan tu. Tak berajat. Memang ada siapa yang bayar di Bilal mandi jenazah kan, tapi memang betul banyak peristiwa jenazah tu macam bergerak kan. Tapi sebenarnya ada dia punya yang last tak settle je. Ada yang angin tu. Tiba-tiba macam tu ada. Kalau orang yang tak biasa, mampu hidup balik ke? Ni ya. Amak saya dengan maklum saya Bilal mandi jenazah, jumpa macam-macam lah jumpa kan. Yang dalam cerita tanah kubur tu betul tu. Saya tanya untuk Adi, Abang Nasir Bilal Khan, apa perasaan dia kan semenjak dia berlakon macam tu. Itulah banyaklah abang belajar macam tu ayat Nabi kan. Dia kata apa, satu benda yang mengisahkan diri dia, kita selalu banyak buat kerja kat luar duit kat dunia ni mengharapkan balasan pada orang, tapi bila buat kerja untuk jenazah ni, apa nak harap pada dia, dah hati tak ada harap apa, untuk belajar ikhlas kat situ lah kan. Itu sebab kalau semayang jenazah tu kan, yang paling yang saya polik tu kan, yang tu lah, yang bak mengulur duit masuk dalam poket tu. Ya kan, betul. Kita tengah semayang ni terganggu tu kan, dah semayang tu kita ikhlas ni, siapa yang nolak ni, tak nak kan. Jangan tak pun RM1 kan. Cuba kalau tak RM100 nak tengok macam ni lah, tak ada tak, bukan masalah tu. Sebenarnya kita dah berikhlas, disebabkan duit boleh jadi tak ikhlas. Betul. Tu dia belajar, nak ajar ni keluarga kita, diri kita, keluarga kita. Misalnya kita pertama syariat Islam, mengaji, tanya balik bila last ngaji. Abah punya marah, apa ngaji? Marah anak, abah bila last ngaji? Dah darus itu, dah dapat kemplikat, bukti kemplikat Cak Wadimo tu bukti tu. Tapi bila tu lah dia, yang seorang tanya, yang tanya perempuan tu, bila last khatam Quran? Sebelum akad nikah dulu. Tu last. Ada seorang tu dengan bangga, masa darjah 2 dah khatam. Lepas tu lah sekali. Dah ramai kat ni. Mak saya dengan tahap umur dah dekat 60 dah, sekarang masuk kelas tajwid. Siap ada exam. Macam ni, besok ada peksa ni, ya ke mak tu. Ni jumpa dengan dia, ni jumpa ni apa hukum, jumpa ni apa hukum, ni berapa harkat, semua tanya. Belajar, tak kira masa belajar. Saya pada Kuching ni, pagi tadi landing daripada Kuching. Semalam pergi ke Taman Ilmu. Taman Ilmu tu ramai lah orang perempuan, kumpulan perempuan wanita yang pencen-pencennya, adalah yang muda 2-3 orang, ramai yang pencen-pencen
Dia memang tumbuhkan rumah ilmu, rumah tu jadi taman ilmu untuk datang hari-hari, ada pengajian, ada mengaji dan sebagainya. Itu tak ada kira. Jangan segan, aku ni dah tua pun nak belajar. Jangan. Ya. Suami isteri tu dia. Suami dan isteri dua-dua belajar. Tak tahu tak apa, belajar. Elok kita sedar kita tak tahu dan kita belajar. Itu yang terbaik. Bila last mengaji dulu sebelum akad nikah, dengan bersimpuh dengan baju pengantin putih ni, dengan apa nama tu, maskara macam ni, ketik. Ni tak ada lah pakai, dia dah kahwin ni dia nak pakai abang macam mana bila lelaki balik dia tak pakai, tak ada dia dah, tak ada baju pun baju bandel pakai, tak ada lah kan. Ya tak, bukan orang sini dah, tempat lain sini pakai kan. Jadi last tu lah dia bila mengaji lah menyampah lah kan. Live tu pasang speaker satu taman dong ada mengaji. Kul ya ayyuhal kafirun, la ilaha illallah. Nah baca budak ni mengeleng-eleng imam kan. Belajarlah, jangan tahu warna gitu kan. Macam tadarus, cuba tengok tuan-tuan tuan-tuan perempuan sekalian bila join tadarus tu tengok. Hari pertama tu kan tersokat-sokat baca. Hari kedua tu macam salah-salah lagi lah. Masuk hari kelima, keenam, ketujuh dah mula lancar bacaan. Makin lama makin laju bacaan, sudah dia khatam. Itu sebab apa? Sebab nak bagi mesej kat kita kena istiqamah. Bab-bab agama ni. Kan? Okey. Yang kedua, jadikan perkahwinan ini sebagai proses mengenali. Suami isteri kenal mengenali antara satu dengan yang lain. Itu sebab kita dengar ayat orang perempuan boleh cakap aku tak faham lah dengan lelaki aku tu. Nampak? Wah dah lama kahwin. Lelaki pun sebut tak apa bondo bini dia ni paning walau ya Allah, tak apa kono kan. 20 tahun tak dapat dia faham dia perangai. Lelaki marah bila ni bila. Sebab tu proses berterusan. Kan? Hormatkan suami ni satu ya. Tu sebabnya Nabi sebut orang perempuan nak masuk syurga paling senang jaga 4 perkara. Pertama, jaga solat. Kedua, jaga puasa. Ketiga, jaga maruah diri dan maruah suami. Keempat, taat perintah suami. Dan Nabi kata, kalau jaga keempat-empatnya ini, maka masuklah kamu ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Jaga maruah. Orang kutuk suami kita, kita pertahankan. Kalau orang tanya pasal suami kita dan jawapannya boleh mengaibkan suami kita, kita jaga. Dengan lelaki kau tak kerja ya kau. Dia bukan tak kerja, dia tengah cari. Dia ada kerja, itu orang tawar kat dia tapi jauh sangat. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki dia. Macam tu orang cakap. Dengan lelaki kau tak kerja, memang tak ada mah tu mengangkang kerja. Apa benda pun tak tahu tu lah. Nak mampu cari duit ni nampak. Bila cakap macam tu jatuh maruah suami. Ingat tak kisah Nabi Ismail? Nabi Ismail kan, Nabi Ismail kahwin dengan isteri, duduk satu tempat, kemudian datang ayahandanya, iaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di manakah suamiku? Di manakah suamimu? Aku nak jumpa dengan suami kamu. Maaf pakcik, suami saya pergi berburu. Macam mana kehidupan kamu? Itulah, hidup ni susah kan, sebab kekurangan dhaif, apa pun tak ada, susahlah. Pesan, lepas tu dia kata pesan kat suami kamu, katakan yang aku menyampaikan pesan ni, pintu rumah ni, tiang ni dah tak berapa korek warna dah ni, dah nak raput-raput dah, elok tukar pintu lain. Jadi balik Nabi Ismail pun tanya, macam mana hari ni? Itulah bang, tadi ada seorang lelaki tua datang, dia tanya pasal abang. Nabi Ismail dah tahu tu siapa, tu abah dia ni. Lepas tu dia tanya lagi, apa dia cakap? Itulah dia kata, dia tanya macam mana keadaan rumah kita. Saya cakap lah. Lepas tu dia pesan pintu rumah ni dah reput-reput apa semua, elok tukar. Maknanya ayah aku pesan suruh aku ceraikan kau. Maknanya dia bahasa tersirat. Orang dulu bahasa tersirat. Jadi cerai, kahwin yang lain. Dah kahwin dengan yang lain, kali ni sekali lagi Nabi Ibrahim datang. Dia tanya, mana suami kamu? Pergi berburu. Dia pergi berburu. Okey. Lepas tu dia tanya,
Macam mana keadaan kamu? Alhamdulillah, keadaan kami semua okey, baik, tak ada masalah. Okey tu tak boleh terjemahan lah ni. Baik, tak ada masalah. Saya pun bahagia hidup dengan dia, tak ada kesulitan apa pun. Alhamdulillah, semuanya baik. Dia pun jaga saya dengan baik. Pak cik tunggu sekejap ya. Dia siap masuk dalam buih air pula. Bagi. Dia kata pesan kat suami kamu, cakap aku pesan. Bagi tahu dia yang pintu rumah ni dah elok dah, cantik, tak payah tukar. Macam itulah. Jaga maruah diri, jaga maruah suami. Termasuk kita membawa diri. Dia tak semestinya tanya pasal suami. Membawa diri kita ke luar. Kita jumpa orang, cakap elok-elok. Assalamualaikum. Salam. Kak sihat kak? Akak jaga diri baik tau. Saya dengar kak nak pergi luar negara kan? Kak elok-elok tau. Jaga duit, jaga keselamatan. Kita tak tahu kan tempat orang. Orang akan cakap apa? Baik betul bini si Harun tu. Cakap pun lembut, cakap elok-elok je dengan kita. Bawa diri. Kadang-kadang musim panas, tahu lah. Sekarang kat Makkah 59 darjah. 59 darjah sekarang kat Makkah. Dekat sini kurang lah sikit. Tapi panas ya. Kan? Ni dah mulut bising, panas. Lambik on aircon gitu. Kan? Lepas itu, kita bantai lah berkamban menyidai kain. Harap je. Dekat koridor nampak pula kat orang. Hui tu, nampaklah imam lalu. Ditegur imam, abang imam tu. Imam cecenian, la ilaha illallah ya Allah. Yo betul. Kan itu jaga orang. Orang cakap bini si Harun tu, bukan nama Harun sini tu. Harun baik lain. Bini Harun tu berkorban deh. Yo la ilaha illallah. Pokok tajak dia seorang ni pula kan. Jadi cerita tak elok, nampak tak? Jatuh maruah suami sekali. Kan kisah dulu, kisah bagaimana ketika Nabi berpeluang meninjau ke dalam syurga, meninjau ke dalam neraka, dia balik, dia beritahu pada isteri dia, ketahuilah ketika aku meninjau ke dalam neraka, aku lihat seramai-ramainya orang perempuan. Bila dengar cerita macam tu, langsunglah isteri Nabi sebab dia takut tukar topik. Ya Rasulullah, dah terlanjur ke bawa cerita tu, nak tanya agak-agaknya siapakah perempuan yang pertama yang akan masuk syurga? Maka jawab Nabi, tak lain tak bukan, namanya Muti'ah. Sebut Muti'ah, terkejutlah isteri Nabi. Aku ni bini Nabi tak masuk dulu, apa cer? Ni terjemahan, lebih kurang maksudlah. Dia pun pergilah tinjau tengok apa kau jual si Muti'ah ni kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak aku nak masuk? Tak boleh, aku boleh minta izin suami aku dulu. Tunggu aku minta izin suami. Nampak? Isteri Nabi nak masuk pun tak boleh. Sebab dia nak minta izin suami dia. Kita macam mana? Assalamualaikum. Suami aku tak ada ni, line clear. Kau ajakkan kawan kita datang. Bawa segala katalog yang ada. Nampak tu? Siapa beritahu banyak. Sedangkan kena minta izin suami. Minta izin. Nampak? Jangankan nak bagi orang masuk, nak keluar pun minta izin. Bang, ada orang jual sayur kat depan, nak keluar balik jap boleh tak? Tak tahu kata kan. Boleh pergilah, tak izin. Bang, ni ada orang jual kapet depan tu, boleh tak? Tak boleh. Bang, mak abang datang, boleh bagi masuk tak? Kau ni pun macam ni lah. Suami tu faham, isteri ni tu akur, nak jadi isteri yang taat. Berikut dikebukakan senarai-senarai yang dibenarkan masuk tu. Dan berikut pula adalah senarai-senarai yang dibenarkan kau keluar sebentar sampai tak lebih 50 meter. Dan seandainya ada kes-kes tertentu yang tak masuk dalam kedua-dua kategori ini, feel free to call me. Kan akan senang macam tu kan. Package secara pukal bagi tahu. Parah ya. Dalam keadaan darurat keluarlah, dah terbakar rumah, kau nak minta izin apa lagi? Bomba tu pun yang elak keluar kak, belum dapat izin lagi. Alamat dengan bomba-bomba tu kontung kan. Tak, yang tu keluarlah kan, itu darurat namanya. Ya. Buat proses tadi kan. Bila Muti'ah tadi, hari kedua isteri Nabi datang, boleh aku masuk? Boleh, aku dah minta izin suami aku. Kau duduklah dulu. Dia pun tengok dia ni masak, cap masak. Bila dia masak, diikat rambut itu dengan kain. Sebab apa? Tak nak rambut jatuh dalam makanan.
Kita macam mana? Macam mana kambang kodomo lain tu. Macam tu lah kambang rambut bila masak. Bini laki keluar daripada bilik. La ilah Allah, angkat lembaga mana tu gitu. Yang bukan orang sini lah, tempat lain. Lepas dah masak tu, disusun makanan tu. Kemudian diletak kayu sebatang. Isteri Nabi tanya, kenapa kau letak kayu? Laki kau makan kayu? Tak. Kalau anda kata masakan aku ni tak sedap, inilah rotan yang akan digunakan untuk rotan aku. Tapi jangan buat kak, ni contoh pelambangan nak beritahu orang lelaki boleh togu masakan isteri dia. Ingat, orang lelaki boleh togu masakan isteri dia. Jangan dia letakkan kayu tu. Dah lama aku tunggu saat ni, kan? Kan, akhirnya tiba juga saat yang dinanti, kan? Memang dia tunggu tak? Kalau suami cakap, yang makanan yang ni memang sedap. Orang lelaki ni cuba berlapik cakap dengan isteri ni. Jangan tahu tanpa bono kau masak, tertumpah garam kau. Kau tahu tak darah tinggi dan berapa hari ni? Rumah garam kan? Ya, masakan yang ni sedap sangat. Suka memakan. Ya ke bang? Cuma cuma apa? Cuma masin sikit. Oh ya ke? Maaf lah bang, tak apa. Bang memang dah lama tak ngunyah garam ni. Punyalah nak jaga hati bini, kan? Dia bukan takut bini tu, bini menakutkan. Lepas pada Mutiah tu tadi letak kayu, tak lama lepas tu dia komeh-komeh rumah. Apa kau komeh benar? Tak komeh benar dalam rumah kan? Apa kau sibuk benar? Bukan. Tujuan kemas rumah sebab takut nanti bila suami balik daripada kerja jalan dengan sahabat-sahabat dia, ternampak dalam rumah tak kemas, jatuh maruah suami aku. Itu sebab komeh rumah. Bukan sebab nak tunjuk perabot IKEA dah. Kerana sebab nak tunjuk perabot apa kita nak, tetapi kekemasan itu suami kita juga terjaga bang. Rumah bersepah. Bini tak pandai komeh, jatuh marah suami. Lepas tu tiba-tiba dia kelang kabut. Kenapa kau? Suami aku kejap lagi balik ni. Beria dia bersiap apa semua, lawa pakai, dia berdiri depan pintu, dia tarik kain nampak apa. Apa alat tu? Biar dia balikkan goram tengok aku. Tapi jangan buat tu. Angkat kain ni nampak perah kat depan pintu, jangan jiran tengok dulu, jangan. Maksud itu pakai yang terbaik untuk suami. Berhenti pakai baju binatang, baju kelawar, tak ada shape. Pakai baju ikut bentuk badan, walau berapa pun dah bentuk berdiri depan pintu tu tersandar macam ni. Suami naik motor terlajak ke parit. Salah rumah kan? Tak ada lah tentu dah kan. Tapi makna pakai yang terbaik. Cuba tanya suami kita, abang nak saya pakai macam mana di rumah? Maknanya kita nak supaya senang di mata suami. Abang nak saya pakai macam mana kat rumah? Kau pakai sleeveless. Oh, suami pula banyak orang tu cekadak orang tua ni tu kan. Abang nak saya pakai macam mana? Kau pakailah baju kilang marin. La ilah Allah, baju kau kilang marin dia suruh pakai balik. Bang, awak pakailah baju jaring. Jaring pakai. Macam ni lah bang, sebab jadual tu. Isnin pakai baju ke bentuk badan. Hari Selasa baju kotak-kotak. Hari Rabu ke jaring. Kita. Hari Rabu lelaki, wih hari ni apa? Hari Rabu. Wih malam ni jaring ni. Nampak jauh nampak. Macam tu lah kaedah menarik perhatian suami. Iyo dapat pahala, Ampek muka yang tengok dapat pahala. Pertama tengok muka mak ayah dapat pahala. Tengok muka mak ayah itu. Kalau mak ayah dah tak ada, ziarah kubur. Tu sebab jangan tunggu raya ya. Raya boleh pergi tak? Boleh, pergilah time raya. Tapi lepas raya pergilah juga. Ziarah kubur. Sedekah Fatihah. Nak tahlil pun boleh. Baca Yasin boleh. Ada yang tulis tak boleh baca Yasin je. Pergi kubur tak boleh baca Yasin. Mengaji kalau boleh ngaji lah. Ada seorang tu cakap dalam WhatsApp tu dah tersebar, tak boleh ngaji dia, tak boleh baca Yasin dia. Dia nak baca apa? Baca surat khabar.
Dah kita pergi kubur lah, boleh tengok mak ayah dapat pahala. Kedua tengok apa? Tengok muka suami, tengok muka isteri dapat pahala. Ya, dengan syarat suami atau isteri sendiri. Tengok bini orang dapat pahala dah. Nah, bini tengah lipat kain. Punya ganih orang banyak-banyak berbakul kain pelopak sudah ada pupu-pupu tengah tu suami tengok tang sofa bini dia perangai tak berubah tapi tetap lawa nampak tengok tu pek pahala tu gembira dia tengok bila tengok bini yang marah tu comel nampak dengan disengung ikik-ikik dah tu juntai je wangi macam memoram lah bini. Lepas tu laki dalam lekor tengok tolalap mengangur ke sofa. Bini lah berhenti lipek tengok laki. Ya laki dia marin handsome. Sekarang seburuk-buruk makhluk tu. Tu tak dapat pahala tu dah kalau macam tu cakap kan. Cakap lah comel juga suami aku ni. Iyo kan. Tu dia. Kita ni yang terbaik kek mata suami. Lepas tu yang ketiga tengok apa? Tengok muka apa? Tengok apa? Tengok Kaabah. Penpek pahala. Kita buka TV, tiba-tiba ada secara langsung ataupun rakaman. Kan orang tengah tawaf tu. Ya Allah. Tengok dapat pahala. Apatah lagi kalau kita dapat pergi. Kan? Ya Allah, bila lah aku nak sampai lagi kat sana. Kan? Seronok pergi umrah ni. Tanyalah orang belum pernah kali lah kita dengar orang balik tahu umrah dia tak nak pergi gila tu tak ada. Semua bila lah nak pergi lagi ni, bila lah nak pergi lagi. Sekarang ni alhamdulillah dah banyak tambang-tambang yang murah dah. Tapi cek betul-betul, jangan yang mengarut merapik je. RM4,000 ya. Lagi RM3,000 ada datuk sponsor dia. Sudah kawan tu tawaf ke KLIA. Belum pukul 5 dah sampai ke Putrajaya balik. Dah orang balik. Balik hari ya tu. Dah korang tipu. Janganlah kau tanya lagi. Kan? Ya. Macam-macam ni. Berani orang tak takut Allah Ta'ala. Dan last kali yang kau ambil, tengok Al-Quran pun dapat pahala. Tengok Quran dapat pahala. Apatah lagi kalau kita membacanya. Itu sebabnya. Tadi cerita ni asyik cerita asyik lelaki je. Advantage cik lelaki. Apa perempuan kena buat? Macam mana pula dengan macam mana pula dengan orang perempuan? Hak orang perempuan Nabi dah pesan. Baca dalam khutbah takhir Nabi. Dia tak kayak ada setengah surau masjid dia tampalkan tu. Khutbah takhir Nabi. Salah satu dia sebut seperti mana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu, isteri-isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Maknanya macam mana kita ada hak ke orang perempuan, orang perempuan juga ada hak ke atas kita, orang lelaki. Apa maksud hak tu? Termasuklah memberikan dia pakaian, tempat tinggal, nafkah. Ayat itu. Bagilah nafkah pada isteri, wajib bagi nafkah pada isteri walaupun isterinya bekerja. Wah, tu poin nak buat balik hari ni. Abang dengar tak cemas tadi? Cik sambil buka telapung. Tak kalau dengar bab nafkah tu lah. Dengar tak? Yo, dengar tak kan? Tak sangka bang, wajib rupanya. Walaupun saya kerja, cik ayat kan? Ayat kan? Itu tak teraya. Tetapi bila suami itu bagi, terima. Yang menginsafi ceramah malam tadi, ambil lahnya. Abang, ambil. Abang ni. Ambil tu. Buka dalam envelope. Tengok RM20. 20 tahun kahwin RM20 efek dia. Jangan pedikai. Terima kasih bang. Cuba sangka baik. Mungkin hari tu bagi RM20. Nanti sok bagi lain lagi. Contoh lah. Ya. Ataupun orang perempuan yang bekerja, dia boleh kalau suami balik bawa nafkah, atau suami bagi, nah yang ambil lah duit ni, tak adalah banyak, mana ada 2,000, ambil lah setiap bulan 2,000 bagi, nah ambil lah 2,000 ni. Orang perempuan boleh tak nak ambil, bang saya kan kerja, tahulah saya cari duit saya sendiri bang, abang simpan untuk simpanan keluarga kita. Abang simpan, tak apa, saya tak nak. Orang lelaki jangan risau, itu takkan berlaku. Contoh tu takkan berlaku tu. Kita hulu memang disapu punya, risau.
Kan, tapi kalau boleh bagi. Ini yang ambil banjur. Berilah. Kan dia beri, tapi kalau ikut minimum, paling minimum lah, nafkah paling minimum, bagi makan pada isteri kita yang mana memungkinkan dia hidup sampai esok. Itu paling minimum tu. Tu sebab bila balik tengok bola gitu, kita keluar tengok bola, katalah tengok EPL, tak lama nak start ni, first match Liverpool lawan mana tak, macam tu lah. Tengok bola, balik tu kadang-kadang mamak jangan tanya nak bungkus apa-apa tak, jangan tanya, bungkus yang bawa balik. Paling tidak tu malam tu kita dah lah keluar makan berterarah sendiri dengan kawan-kawan, dia ke rumah dengan anak, betul lah dia boleh masak, tapi tengok abang ada bungkuskan sikit lah, abang ni dah kenyang lah, tak apalah nanti panaskan lah, besok pagi boleh makan, nampak? Macam tu kan. Sekali-sekala bagilah pelepasan pada isteri kita yang malam ni tak payah masak, malam ni kita makan kat luar. Ya Allah, dia punya riak malah, abang saya dah keluarkan ikan-ikan ni, macam tu tak apalah, dah keluar, boleh simpan. Iya, betul nampak kan? Itu dia, bagi. Dan begitu juga bila sebut tentang itu, berbuat baiklah kepada orang perempuan kerana mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Itu Nabi sebut. Baik macam mana Nabi buat dengan isteri dia. Nabi tak cakap tinggi dengan isteri dia, walaupun isteri dia mencemburu, hompeh pinggan, pernah pecahkan pinggan tu, Nabi je tu, ketahuilah bahawa sesungguhnya ibu kamu cemburu, cakap dengan anak. Cuba kalau kita bu sadap kau pasti kau kan. Nabi tak macam tu lah. Tengok Nabi macam mana Nabi sampai cakap dengan isteri dia, Saudah, dia kata, janganlah kamu terburu-buru hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Nabi hantar sampai muka pintu. Kita hantar tak? Bini kita nak keluar pergi ngaji, hantar tak? Bang, pergi ngaji dulu bang. Sekejap. Suami bangun, buka pintu, silakan. Abang tiba-tiba pula hantar. Sunnah Nabi. Sampai kat pintu tu tanya, duit belanja ada tak? Bagus tak bagus tanya duit belanja? Bagus lah, duit belanja ada tak? Tak ada bang. Dan tanya, kau jalan lah tanya. Dah kau kata tanya bagus, dia tanya lah, kata dia bagi. Ya elok bagi, duit belanja ada tak? Ada. Nah ambil, nanti ajakkan kawan minum sekali. Bagi RM1, tu ajakkan kawan minum. Kan? Yang kedua, Nabi kalau naik kenderaan lah isterinya tu ditadah lutut tu, jadi tangga untuk isteri dia naik kenderaan, naik kuda, naik unta, tadah lututnya, pijak naik. Tapi kita kalau nak buat tu, kaji dulu kapasiti berat badan bini kita. Jangan main tadah rumah, apa kau makan ni, ya Allah, perak patah pula, ya Allah. Tapi bini kita tak naik kuda, tak naik unta, tak naik kuda, naik unta, dia naik kereta. Bukalah pintu kalau motor tu kan, turun dengan double stand tu kan. Cepat ni abang pegang, abang start bagi panas, abang ni susah naik. Jalan. Macam tu. Kalau naik kereta, bukaan pintu. Abang, ya Allah, sampai 4 pintu abang buka dah. Ya, dan tak tahu kau nak masuk pintu mana, nak buka sampai 4 kali. Apa itu apa? Itu minum. Minum Nabi, ya Allah Akbar. Nabi kalau minum dengan isteri dia, Nabi tengok gelas tu kan, dia tengok gelas ni, dia tengok. Tadi kau minum kat sini kan? Kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Nabi pun minum dekat bekas bibir isteri dia. Kita jangan cawan lain. Cawan lain. Kan, abang ni cuba ikut macam Nabi tu. Nabi dia kongsi gelas dengan isteri dia. Abang cawan lain. Dan bukan tak nak kongsi dengan kau. Mulut kau bau naga tu. Bila minum rumah tak terdaya bau kan. Bau mulut kan. Wangi-wangi lah sikit. Dan yang paling best sekali, tu dia, Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Mana-mana macam mana nak buat tu. Ada secamah kat keluar menyawat perempuan mandi bersama dalam bekas yang sama, basah palu sunnah, tak muat besen kau pakai apa tu. Besen kau tentu kau seorang pun tak muat dalam besen tu kan.
Cuba jumpa imam nak pinjam bokeh mandi jenazah tengah contoh amuek dua orang tentu besar umat nanti lu ada orang meninggal besok kau pinjam kan tak adalah tapi itu deh mandi kat shower pun tak apa shower mandi sesama sesekala bang jom mandi sama umat jangan bagi alasan ada seorang tu orang tua kat Felda secamah kan tak kedaya tengok la ilaha illallah siapa suruh tengok mandi sesama saya tak apa teranjang tu kan pakai basahan bila itu sabun-sabunkan suami tu Allah Akbar. Nabi siap isteri dia curahkan air dekat Nabi curahkan balik siramkan air dia siram balik Nabi kata cukup habis air ni nanti nampak cuma lah buat kan puas mikir ni macam mana nak buat tu balik kan buat orang perempuan dia sampai rumah dulu kan nyuruk dan ambil air suami balik Assalamualaikum mana nak pergi orang Assalamualaikum yang mana abang saya sayuk dalam bilik air okey dah tua nak mampu tak nak benda lain tak waktu tua ni lah kan sekarang ni masa pencen ni lah dah pay naik motor sesama balik kan anak-anak dah besar semua dah lepeh pergi kedai ganti canai cuba tengok iya dekat meja makan cuba tengok dia kebahagiaan rumah tangga suami isteri ni pertama solat sesama semayang sesama kan bila semayang tu habis tu kekuatan bila semayang sesama tu doa anak ada ke belakang isteri ada ke belakang ya Allah sesungguhnya aku sayangkan isteriku ya Allah mak kambang hidung bini anak lah pandang mak yang mak pandang depan lah sibuk je tu iyo tapi doa tu kan doa bahasa Melayu pun tak apa ya Allah anakku yang sulung alung ni akan ambil SPM tahun ni ya Allah dia ni harapan keluarga ya Allah alung kat belakang tak sangka aku ni harapan keluarga kau berikanlah dia 10A ya Allah monong alung subjek ambil 9 ni macam mana ni dapat tinggal lah nama mana kawan kan doa tapi orang perempuan hati-hati dengan doa suami jadi mana tak berapa doa tu yang amin ya Allah kau berikanlah aku ni ya Allah nampak itu pun tak tahu bondo doa aku dah lama mengharapkan ni ya Allah tersadak akak tu kalau belakang berikanlah aku ya Allah kau permudahkanlah urusanku di sana ya Allah bini lah ke belakang amin langsung makbul apa doa tu nak beli sport rim tu dia kan makan lepas semayang sesama makan sesama bila makan yang sedap masakan yang ni alah abang untuk abang bukan untuk orang lain kan anak-anak tengok anak dah mula lah macam ni makan memang suapkan memang suapkan abang malulah anak kita tengok apa nak malu kau kan isteri aku kata suami pula abang terasa lah nak makan telur dadah tak ada kau telur dadah abang banyak lauk kan nak telur juga kau teki lembut tu kono yang garang telur dadah tak ada telur tu banyak dia benar makan telur raman dengan telur dah la ilaha illallah tumbuh lah macam tu kan tu lauk saya tu telur tu tak ada telur dadah tu kan lain macam kan kalau makan malam kan nak telur dadah agak tapi malam ni tak ada tak apa dah jangan risau ada lain goreng belakang kan tak ada lah kan teringat lah kan pergi Pening telur apa cakwetiau telok basuh cakwetiau telok basuh tak telur siapa basuh tak tahu lah rupanya telur tu kulit itu dibasuh dibasuh jadi bersih kulit telur tu jadi bila dia pecah sana ke Sungai Dua Pening sana sampai seremban dia pada mamak tu baik tu canai saya tanya mamak tu
Mama, telur dah basuh belum? Oh, tu telur. Tu telur basuh belum? Saya sudah mandi tadi tu. Gila mama ni. Dan salah tanya ke dia salah faham dia kan. Telur kau tanya tu. Bila suami tanya, telur dana tak ada ke? Mak nak telur sekejap 2 minit dia segoi. Tak abang tanya je. Abang tanya je, nampak? Dengan makanan jadi kemesraan. Abang tanya je, kalau tak ada tak apa. Abang 2 minit aja. Sayang, apalah maknanya 2 minit tu kalau saya tak ada di sisi abang. Anak kat meja makan muntah belilah tak payah tahan. Pula kono abah ngomak malam ni kan. Iya. Yang ketiga kan, dah makan sesama, tidur sesama. Ni ada konflik orang yang pencen, bukan orang sini lah, tempat lain. Mula dihalau laki tidur luar, tak apa bondo Allah. Pergi tidur luar, menyamak ayo la ilaha illallah. Sian laki tu. Dah lah tak ada toto. Tetika tidur kan. Selimut tak lah ada, tahi kain ram yang berbalik daripada umrah tu kan, yang ada apa selubung. Bini nak terkencing pukul 3 pagi. Ya Allah, jenazah siapa? Tengah macam jenazah rupa lelaki dah. Iyo, mak tidur sesama. Tidur sesama. Kemesraan tu. Tidur sesama. Kadang tu jadi halau-halau apa, tidurlah sesama. Kadang dia orang penting belayan. Tak boleh. Misalnya kalau suami saya tidur sebelah saya, tidur berdangku, tak boleh tidur tau. Macam bunyi kungkang. Oh, ha. Mengaum pun ada, bunyi kapal ada. Pokoknya sampai pagi ustaz tak pek tidur tau. Pula kono dia makin kau jawab apa? Kau je merin lah, patutlah. Bini tapi tidur, esok pagi tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Orang lelaki ni dia yang paling dahsyat kan, dia bokau yang bunyi vibrate handphone. Sampai tu tahap tu dia tercokik tu. Oh, perempuan tak pergi tidur, dia tengok. Bahaya pula. Yo, tercokik. Aduh. Sabar. Tapi syukur kurang-kurang dia tidur sebelah kita. Tak, orang pun saya tengok abah saya makin pun berdangku tidur, mak saya boleh tidur tak ada hal. Dia makin lama dia lali dah tau. Lali dah. Iya. Cuma yang tersadak tu babak dah. Iya. Tengok hidupnya tak? Tak ke hidup kan? Dia menapik kita kan. Lepas tu naik motor sesama, naik kenderaan sesama, naik kereta kan, naik kereta janganlah kita menghadap tingkap seorang yang memandang depan. Cuba letak tangan kita kat paha suami kita, faham? Elok-elok tau buat kereta, kau jangan galak warna musik ni tu. Dia nak buat kereta ni tak konsentrate ni, kan balik rumah ni kan tak ada mana tu. Lepas tu suami pula pegang tangan isteri, baru betul. Iya. Berhenti kita filai, tengok yang couple yang kat sebelah tu, boyo tepuk tampar. Lelaki tengok, kenapa lah dia tak macam tu tu. Menang bini, sibuk motor tudung kat cermin lah, tak habis-habis. Ya Allah. Iya. Kalau naik motor kan, rapat-rapat, poluk. Poluk. Baru boleh mesra. Mana yang boleh lah kat sini ya. Mana yang boleh. Ya suami semangat macam ni ya. Nak terlucu kan. Ya, kemesraan tu kan. Kemudian yang pertama tadi syariat Islam, kedua proses mengenali sikit lagi, dan yang ketiga jangan dicari kelemahan pasangan. Jangan dicari kelemahan pasangan, sebab manusia biasa. Suami kita manusia biasa, kita pun manusia biasa. Kalau kita cari kelemahan pasangan kita, memang jumpa. Carilah kebaikan. Kan? Kadang-kadang kekurangan kita dan kekurangan suami kita, kekurangan isteri kita
Walaupun ada kekurangan, tetapi kelebihan yang dia ada itulah melengkapkan kekurangan kita, dan kelebihan kita melengkapkan kekurangan isteri kita. Jadi macam mana pun, yang paling senang itu buat sebut tadi, mengikut syariat Islam itu paling mustahak. Keluarga kita nak hidup, biarlah dengan ad-dinul Islam, cara hidup. Ad-din Islam ni adalah the way of life, cara hidup. Jadi tak ada dah cara lain yang lebih baik, cara hidup Islam. Hidupkan sunnah Nabi. Mudah-mudahan dengan menghidupkan sunnah Nabi, amalan-amalan sunnah itu, keluarga kita akan terpelihara dan keluarga kita diberkati oleh Allah SWT. Teringat saya dalam satu hadis bagaimana disebut keselamatan jasad terletak pada kurangnya makan, manakala keselamatan roh terletak kepada banyaknya berselawat kepada aku. Nabi kata, ya, keselamatan jasad kurangkan makan, tapi nak selamatkan roh kita, banyakkan berselawat kepada Nabi. Banyak berselawat kepada Nabi, insya-Allah Nabi akan ingat kita. Mudah-mudahan Nabi bantu kita di akhirat kelak dengan memberikan syafaat kepada kita. Banyakkan ingat Nabi, banyakkan selawat ke atas Nabi. Tak lama nak maulud dah, tiba-tiba nak maulud balik. Lepas raya haji so tak lama so maulud kan? Jangan tunggu maulud Nabi pun nak selawat. Selawat selalu. Jangan jadi manusia yang kerakut. Ajak keluarga kita menyayangi Nabi, ajak keluarga kita supaya menghidupkan kehidupan kita mengikut berdasarkan tata cara yang telah pun diajar dan dibentuk macam mana diajar, dan juga yang telah pun ditunjukkan kepada kita oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa cukuplah sekat tu. Terima kasih banyak beberapa penganjur atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya, mana yang baik itu datang dari Allah SWT. Ini kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita malam ni rumah tangga bahagia kan? Tapi apabila saya masukkan mak kita, nenek kita dulu kehidupan bahagia, tadi kita pada malam ni adalah tadi tangga yang bahagia. Tetapi apa yang saya nak juga Ustaz pada malam ni, mak dan nenek tahun 50-an, 60-an, 70-an dan 80-an. pakai ni lah. Saya jadi Ustaz lah. Okey. Jadi kehidupan mereka masa itu memang bahagia. Tidak ada perceraian. Kalau perceraian berlaku pun hanya adalah cangkul yang berpisah mereka. Ustaz faham kan? Cangkul yang memisahkan hidup mereka. Tetapi dalam hidup masih 90-an dan sampai sekarang banyak berlaku perceraian. Ustaz ada mengatakan tadi dalam masa perkahwinan ada perceraian berlaku. Tapi apakah punca ni Ustaz? Adakah puang pendidikan agama ataupun apa? Naik ke puang pendidikan agama, masa sekarang guru-guru datang mengajar di surau setiap malam ada. Tapi mana silap Ustaz perceraian berlaku? Soalan yang baik. Soalan memang baik saja kan, jawapan lah kan. Jadi kalau kita tengok pada tadi, kita ambil balik hadis Nabi. Hadis Nabi yang Nabi bagi tahu tu, orang perempuan nak masuk dalam syurga jaga 4 perkara. Benda ni lah yang orang dulu-dulu jaga. Orang dulu-dulu, ya, wan, atuk kan, nenek kita, mak kita yang dulu-dulu. Pertama jaga semayang, yang kedua jaga puasa. Yang ketiga tu jaga maruah diri, maruah suami memang jaga. Macam mana pun orang kutuk, dia takkan berlumba mengutuk suami dia. Tak ada dibawa cerita buruk pasal suami dia. Saya perhatikan tengok orang tua-tua dulu macam mana, dia takkan burukkan suami dia. Sampai ke akhir hayat, walaupun orang tua tu suami dia dah tak ada, dia tetap tak burukkan suami dia. Dan begitu juga yang ketiga, taat perintah suami. Kadang kita tengok, dah abah kau kata tak boleh lah. Macam tu je. Hari ni sebabkan kadang-kadang faktor-faktor dia kadang-kadang meletakkan benda lain tu sebagai asas perbandingan. Tengok waktu hantaran mas kahwin, tengok degree ke, tengok diploma ke, sebenarnya bukan itu. Perundingan patut paling lagi mudah berunding, insya-Allah lagi mudah lah urusan rumah tangga. Macam tu juga bila kita tengok kan, bila dia bergaduh dia pertikaikan, argue, suami isteri lawyer contoh. Dia tak ambil dah tadi. Yang hadis Nabi tadi dah sebut taat perintah suami. Tak ada mana yang elok ikut, mana yang tak elok, betul. Tetapi cara dia tu. Bang, saya faham, saya tak ada masalah ikut abang lah. Cuma
boleh tak saya bagi pandangan? Apa dia? Sebenarnya kalau macam ni tak tepat, ni pandangan saya lah, tapi kalau abang nak juga, inilah. Macam tu tak apa. Tak, hari ni tak melawan. Sampai ke mahkamah berlawan. Kan? Hari ni tu sebabnya kadang-kadang dekat dalam Facebook saya sendiri, banyak orang bila hantar soalan-soalan yang tentang, dia mengadu tak ada masalah. Tetapi kalau dia tanya, macam mana tips nak memujuk isteri saya, atau macam mana tips nak memujuk suami saya boleh bagi. Tapi bila dia cerita, suami saya ni tak guna, tak boleh pakai ni semua, saya nak bercerai dengan dia. Macam tu, kau pergi rujuk pejabat agama. Saya kata. Kan? Jangan cerita dengan saya. Sebab benda-benda macam tu lah kadang-kadang. Dia secara tak langsung, cara cakap tu kita tahu, dia ni nak baik ke tak nak baik sebenarnya. Mak ayah kita dulu dia cuba kita tengok. Kebanyakan ibu bapa tahun 50-an, 60-an ni, kalau ayah bising, mak memang diam. Jangan cakap apa-apa. Senyap walaupun dia tahu ayah salah, sebab jaga maruah ayah tu. Dia tak pakai betul. Abang tahu tak sebenarnya ni salah mana? Bila berlawan, anak pun tengok siapa menang. Tetapi bila mak bising pun ayah diam. Ayah buat tak erti, dia buat hal dia. Sebab dia tak nak terlibat dengan konflik tu. Kalau dia nak betulkan, kemudian. Ataupun dah lah tu, cukup. Suami macam tu ya. Maknanya cara dulu semua cara tak langsung, bila tengok balik hadis Nabi tu, sebab Nabi sebut kalau jaga empat perkara ni, masuklah kamu ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Itulah kelebihannya pada orang perempuan dulu. Orang perempuan ni lah sebenarnya kebanyakannya main peranan untuk stabilkan rumah tangga. Tu kena timur hakikat tu. Tu sebab jawatan orang perempuan kat rumah, CEO rumah tangga orang perempuan. Orang lelaki buat dasar dan penasihat je. Kan kadang-kadang bila bincang-bincang tu CEO je yang tahu. Itulah dia kan. Tapi bukan bermakna orang lelaki lepas tangan. Tak, sama-sama jaga keluarga kita. Sama-sama bentuk keluarga kita ke mana kita nak tuju. Kita ni bawa keluarga kita ni macam bawa pelita, katalah ni pelita, contoh bawa pelita kan dalam gua yang gelap. Mana kita bawa itulah ikut kat semua. Kau jalan gelap yang kita bawa, gelap lah anak-anak kita semua. Sosek kita, sosek lah semua. Tu sebab jaga anak kita elok, jaga keluarga kita elok, taatlah perintah suami, dan suami pula hormat juga pada isteri. Jaga, bab kata Nabi tu, seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu juga punya hak ke atas kamu. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Waktu okey.